Hai, bertemu kembali dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 4. Pelajaran hari ini ialah Unit 11, Sayangi Diri, subtopik Pertunjuk Awal. Sila rujuk muka surat 88 dan 89 bersama Cikgu Masyita dari SKPP 16-2. Standard kandungan 6.1, kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian. Standard pembelajaran 6.1.1, murid dapat menyatakan contoh penyakit tidak berjangkit. 6.1.2, murid dapat menghubungkaitkan punca dan kesan penyakit tidak berjangkit. Apa kata doktor tentang penyakit tidak berjangkit? Penyakit tidak berjangkit ialah penyakit kronik yang tidak boleh disebarkan dari seorang individu kepada individu yang lain. Penyakit-penyakit ini biasanya berkembang perlahan-lahan dan bertahan untuk masa yang lama di dalam badan kita, biasanya sepanjang hayat manusia tersebut. Penjangkit tak berjangkit boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Pertama, penyakit kardiovaskular iaitu jantung dan salur darah seperti serangan jantung, strok, tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Seterusnya, barah ataupun kanser. Kategori berikutnya penyakit pernafasan kronik seperti penyakit peparu sesak, tersumbat yang kronik dan lelah. Seterusnya, diabetes atau kencing manis. Dan akhir sekali, penyakit mental. Subtopik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah pertunjuk awal. Sila rujuk buku teks muka surat 88. Damian dan rakan sekelasnya sedang bermain permainan kerusi panas. Permainan ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang sakit jantung, asma, penyakit buah pinggang dan diabetes. Murid-murid, tahukah anda penyebab utama epidemik penyakit tidak berjangkit ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor risiko gaya hidup seperti pemakanan tidak sihat, merokok, tidak aktif secara fizikal dan stres yang melampau. Okey, baik. Hari ini kita akan fokuskan kepada 4 jenis penyakit kategori tidak berjangkit. Pertamanya, sakit jantung. Apakah punca-punca sakit jantung ini, murid-murid? Pertama, disebabkan oleh pengambilan makanan yang berlemak secara berlebihan. Cuba perhatikan gambar di sebelah itu. Seorang budak yang sangat suka gemar memakan makanan yang tidak sihat akan menyebabkan saluran darah kita tersempit dan sumbat. Oleh itu, murid-murid, mulai hari ini kita perlu mengelakkan makanan berlemak, makanan yang digoreng seperti ayam goreng, roti canai ataupun makanan bersantan seperti nasi lemak, kari dan sebagainya. Sebaiknya kita perlulah makan makanan yang dimasak secara kukus, rebus ataupun digrill tanpa minyak. Apakah yang berlaku kesan daripada pengambilan makanan yang tidak sihat ini? Akan menyebabkan kita mengalami sakit dada dan juga sesak nafas. Baik murid-murid, jadi pencegahannya termasuklah. Antara cara pencegahannya ialah mesti kurangkan pengambilan makanan yang berlemak dan melakukan senaman berkala seperti gambar yang telah cikgu tunjukkan itu. Penyakit kedua ialah penyakit asma. Antara punca-puncanya ialah pertama, alahan kepada habuk, asap dan bulu binatang yang menyebabkan berlakunya keradangan saluran pernafasan. Dan antara kesannya boleh menyebabkan anda sukar bernafas dan tercungap-cungap serta batuk. Jadi, apakah cara pencegahannya? Anda perlu elak berada di kawasan yang berasap dan berhabuk dan kedua menjaga kebersihan diri. Perhatikan gambar. Sekiranya anda ialah pesakit asma, anda perlu mengambil inhaler untuk
membekalkan oksigen kepada anda. Seterusnya, perhatikan saluran yang normal dan juga saluran asma tersempit. Seterusnya, sila rujuk muka surat 89. Kita akan membincangkan tentang penyakit buah pinggang dan juga diabetes. Penyakit buah pinggang. Okey, antara punca-puncanya ialah kurang minum air kosong dan pengambilan protein yang berlebihan. Murid-murid, antara contoh sumber protein seperti ayam, daging, ikan dan sebagainya adalah gizi zat yang diperlukan untuk pertumbuhan fungsi tubuh. Akan tetapi, kita perlulah seimbangkan cara pengambilannya. Biarlah bersederhana, janganlah terlalu banyak mengambil makanan yang berprotein. Dan pesakit yang mempunyai sejarah penyakit tekanan darah tinggi, diabetes dan batu karang juga berpotensi untuk mendapat penyakit buah pinggang. Antara kesan-kesannya termasuklah kencing berdarah, sakit pada bahagian pinggang, kemerosotan berat badan anda menurun disebabkan oleh masalah buah pinggang, kulit menjadi kering dan mudah letih. Dan bagaimana cara pencegahannya, murid-murid? Kita perlu banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 2 liter sehari dan kurangkan pengambilan protein serta melakukan senaman. Dan penyakit yang terakhir ialah penyakit diabetes. Antara punca-puncanya, murid-murid, pertama disebabkan oleh pengambilan gula yang tinggi akan menyebabkan anda obesiti, iaitu gemuk yang melampau. Dan berlakunya kerosakan pada organ pankreas yang menyebabkan gula tidak dapat diproses oleh tubuh. Dan antara kesan-kesannya ialah pertama, berat badan akan susut secara mendadak. Kedua, penglihatan kabur dan boleh menyebabkan anda buta. Ketiga, mudah letih dan lesu. Dan keempat, luka lambat sembuh seperti yang cikgu tunjukkan gambar di sebelah. Okey, antara cara pencegahannya pula ialah kita perlulah kurangkan pengambilan gula, melakukan senaman secara berkala dan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan. Cara pemakanan yang seimbang akan menjadikan tubuh badan kita sihat berbanding dengan cara pemakanan yang tidak seimbang menyebabkan tubuh kita berlaku obesiti. Sekian sahaja daripada cikgu hari ini. Semoga berjumpa lagi pada pelajaran seterusnya. Assalamualaikum. Bye.